Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan tema konsep ihsan psikologi, masalah penderaan kanak-kanak tak sah taraf. Assalamualaikum, nama saya Nurul Malin Aisyah binti Masno. Nombor matrik saya AP220444. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zulaikha binti Zulkifli. Nombor matrik AP220017. Assalamualaikum, nama saya Nurin Batrisha binti Nombor Zakir. Nombor matrik saya ialah AP220173. Saya daripada Fakulti FPTP. Assalamualaikum, nama saya Nur Darwisha binti Aizaha. Nombor matrik AP220277. Saya dari Fakulti FPTP. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurdini Nazifah binti Jasmi. Nombor matrik AI210070. Assalamualaikum, nama saya Sarah Hanim. Nombor matrik AP220024. Nama saya Farhanun binti Husin dan saya memegang nombor kad matrik AP220069. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nashafiza binti Razali. Nombor matrik saya AP220219. Assalamualaikum, nama saya Siti Maisara binti Atafa Adi, DE 220010. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Ain Bashar binti Kamaruddin. Nombor matrik saya DE 220035. Abstrak. Untuk ringkasan kepada kajian kali ini, penderaan kanak-kanak juga adalah salah satu jenayah yang sering mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat Malaysia. Penderaan kanak-kanak terbagi kepada beberapa jenis iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual dan pengabaian kanak-kanak. Bagi memenuhi permasalahan yang berlaku, Kerajaan Malaysia telah menubuhkan Akta Kanak-Kanak 2001 bagi melindungi dan memelihara kanak-kanak. Berdasarkan artikel penerangan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, penderaan kanak-kanak adalah satu percabulan atau pelanggaran yang serius terhadap kanak-kanak untuk berkembang secara sihat. Sikap masyarakat yang sering memandang rendah terhadap anak tak setaraf kerana dilahirkan oleh pasangan yang belum berkahwin akibat dari perbuatan maksiat. Kanak-kanak yang tak setaraf turut terjejas sama seperti kanak-kanak yang lain. Oleh itu, permasalahan penderaan kanak-kanak tak setaraf perlu diberi perhatian agar mereka mendapat penjagaan yang sangat baik, sekaligus dapat membantu masalah penderaan kanak-kanak. Untuk penyataan masalah pertama ialah konflik kekeluargaan. Konflik kekeluargaan adalah salah satu punca penderaan kanak-kanak bagi anak yang tak sah taraf. Apabila ibu bapa mengalami krisis kewangan, secara tidak langsung pengabaian tanggungjawab dan pengabaian keluarga terjadi dan malah kanak-kanak menjadi mangsa untuk melepaskan kekecewaan dan tekanan mereka. Penyataan masalah yang kedua, pengetahuan agama yang lemah. Anak-anak yang tak sah taraf dilahirkan tanpa kerelaan ibu bapa, menyebabkan ibu bapa menghadapi tekanan dan hal ini cenderung untuk melakukan penderaan terhadap kanak-kanak tersebut. Yang ketiga, penderaan kanak-kanak juga boleh mengundang kepada masalah sosial seperti pengambilan dadah, membuli, mencuri dan sebagainya. Kanak-kanak sengaja mencetuskan masalah di sekolah atau di luar sekolah hanya kerana menginginkan perhatian dari orang lain kerana mereka tidak dapat perhatian daripada ibu bapa mereka sendiri. Bagi persoalan kajian, persoalan pertama ialah apakah bentuk penderaan terhadap kanak-kanak tak sah taraf. Persoalan kedua, apakah faktor yang menyebabkan berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak tak sah taraf. Yang terakhir, bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah penderaan dalam kalangan kanak-kanak. Seterusnya, objektif kajian. Mengenal pasti bentuk penderaan terhadap kanak-kanak tak sah taraf. Yang kedua, mengkaji faktor yang menyebabkan berlakunya penderaan terhadap kanak-kanak tak sah taraf. Yang ketiga, mencadangkan cara untuk mengatasi masalah penderaan dalam kalangan kanak-kanak tak sah taraf. Assalamualaikum, nama saya Siti Maisara binti Atafakti. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kualitatif bentuk penderaan. Pembincangan dan analisis kajian dilakukan merujuk kepada bahan ilmiah dan artikel yang boleh dijadikan rujukan. Bentuk penderaan terhadap kanak-kanak tak sah taraf seperti pukulan, tamparan dan menarik rambut adalah contoh-contoh penderaan fizikal kanak-kanak tak sah taraf.
Penderaan fizikal juga boleh melibatkan penggunaan alat atau objek untuk menyakiti kanak-kanak seperti menggunakan sabit, rotan atau benda tajam yang lain. Fizikal penderaan juga boleh menyebabkan kesakitan dan rasa trauma yang mendalam pada kanak-kanak, memberi kesan buruk terhadap kesejahteraan emosi dan mental mereka. Kanak-kanak yang terdedah kepada penderaan fizikal mungkin mengalami kebimbangan dan rasa takut, rendah diri dan masalah emosi yang lain. Kesan jangka panjang penderaan fizikal terhadap kanak-kanak boleh menjadi serius, mungkin mengalami gangguan emosi yang berpanjangan seperti gangguan stres pasca trauma, PTSD, depresi, kecemasan atau gangguan makan. Penderaan fizikal juga boleh merosakkan keyakinan diri dan harga diri kanak-kanak, mempengaruhi prestasi akademik mereka dan menyumbang kepada sikap agresif atau kekerasan dalam diri mereka ketika mereka dewasa. Di samping itu, bentuk kedua penderaan terhadap kanak-kanak yang tak sah taraf adalah penderaan seksual. Ini merujuk kepada tindakan seksual yang dilakukan ke atas kanak-kanak tanpa persetujuan atau pemahaman yang sah. Penderaan seksual boleh termasuk merogol, pemandangan seks, pendedahan terhadap bahan pornografi atau sebarang tindakan seksual yang lain yang tidak sesuai dengan umur kanak-kanak. Kanak-kanak yang mengalami penderaan seksual boleh menghadapi kesan emosi dan psikologikal yang mendalam. Mereka mungkin mengalami rasa kebimbangan, kecelaruan emosi, keresahan, kemarahan dan depresi yang kronik. Kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan seksual juga boleh mengalami gangguan selera makan, gangguan tidur, antisosial, ganggu pembelajaran mereka dan masalah hubungan interpersonal. Di samping itu, penderaan emosi dan mental merupakan bentuk penderaan yang paling serius yang menjejaskan kehidupan seharian kanak-kanak. Penderaan emosi dan mental terhadap kanak-kanak adalah bentuk penderaan yang melibatkan tindakan yang bertujuan untuk menyebabkan tekanan psikologi atau kesakitan mental terhadap kanak-kanak. Contoh-contoh penderaan emosi dan mental contohnya ialah penghinaan, pengabaian, mengugut, membuli, membandingkan dengan orang lain secara berterusan, merendahkan, menghukum secara tidak adil, atau sebarang tindakan yang boleh merosakkan keyakinan diri dan perkembangan mental kanak-kanak. Mereka juga menghadapi kesukaran dalam membina hubungan sosial yang sihat, memiliki kepercayaan diri yang positif dan mencapai potensi mereka sepenuhnya. Penderaan emosi dan mental boleh memberikan kesan jangka panjang yang serius pada kanak-kanak. Kualitatif faktor. Selain itu, faktor penderaan terhadap kanak-kanak tak sah taraf seringkali dikaitkan dengan akar umbi kepada permasalahan ini berlaku, iaitu daripada pihak ibu bapa sendiri. Pembalahan antara ahli keluarga biasanya tercetus daripada perbincangan hak kanak-kanak tak sah taraf ini. Kebanyakan daripada mereka ini mengambil remeh akan perkara ini, walaupun mereka yang memilih untuk menanggung anak-anak ini. Faktor kurangnya pengetahuan agama juga memainkan peranan. Mereka menganggap bahawa perkara ini merupakan perkara yang tidak perlu dititikberatkan dalam mendidik anak-anak mereka. Kesannya, ibu bapa yang terlibat dalam hal ini secara tidak langsung akan menggunakan kekerasan terhadap anak-anak mereka dengan alasan untuk melatih mereka dari usia yang kecil. Unsur lain juga mendorong kepada penderaan kanak-kanak tak sah taraf, termasuk ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga. Hal ini menyebabkan pengabaian terhadap anak-anak mereka apabila mereka gagal memberikan makanan, pakaian atau perhatian yang sepatutnya. Kemudian, cara mengatasinya. Yang pertama, kesedaran dan pendidikan. Meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penderaan terhadap kanak-kanak. Program pendidikan dapat membantu mengubah sikap, menghilangkan stigma dan memberikan pengetahuan tentang tanda-tanda penderaan serta cara melaporkannya. Yang kedua,
Menguatkuasakan sistem perlindungan kanak-kanak. Kerajaan perlu menguatkuasakan sistem perlindungan termasuk undang-undang yang melindungi hak kanak-kanak dan mekanisme laporan rahsia. Ini mendorong kerjasama antara pihak kerajaan, NGO dan kementerian dalam memperkuatkan upaya perlindungan dan mengatasi kes penderaan terhadap kanak-kanak. Yang ketiga, kolaborasi sektor. Kerjasama antara sektor kesihatan, pendidikan, organisasi masyarakat dan kementerian sangat penting dalam mengatasi masalah penderaan ini. Kolaborasi ini dapat membantu pertukaran maklumat dan tindakan untuk mencegah penderaan. Akhir sekali, kesimpulannya, penderaan terhadap kanak-kanak tak seftara masih berlaku walaupun pelaku sedar tentang kesan yang akan terjadi kepada kanak-kanak tersebut. Perbuatan keji yang dilakukan mengikut emosi dan kanak-kanak dijadikan tempat untuk dilepaskan amarah. Hal ini tidak dapat dibendung berikutan masalah penderaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat tidak dilaporkan kepada pihak berkuasa walaupun perbuatan penderaan terhadap kanak-kanak dikesan. Tindakan undang-undang yang akan diambil kepada pendera kanak-kanak tidak menunjukkan faktor masalah penderaan kanak-kanak dapat dibendung. Pelbagai perkara perlu dikaji dan pihak bertanggungjawab perlu lebih menggunakan kuasa yang ada bagi membantu kanak-kanak dan masyarakat bagi mencegah masalah penderaan berterusan.